Okay, first chapter introduction kita kata apa? Kita berkenalan dulu dengan apa itu GMP Sebab mungkin ada kalangan kita yang first time dengar ataupun mungkin pernah dengar tapi tak tahu apa itu GMP kan. Chapter apa kita punya learning outcome ialah discuss hygiene and food safety practices concept in halal food industries. So sebagai pengenalannya as introduction, so food safety issues okay get more concern from people. Why they get more concern on these issues? Because a series of incidents and cases related to food safety kan. Banyak orang kata apa? Isu-isu hari ni yang berkait dengan food safety food safety. So food safety issues ni bring harmful to the health and fatal. Bukan saja boleh memudaratkan kesihatan, kadang-kadang boleh menyebabkan maut, menyebabkan mati Okey, kemudian disebabkan isu yang makin banyak dan orang mula aware, tambah pula dengan teknologi semasa berkaitan dengan food safety issues. Jadi food industry pun menjadi lebih berjaga-jaga, berhati-hati Food industry players to be more cautious in product development. So dia tak tambahlah sebarangan bahan yang boleh menyebabkan keracunan ataupun cara dia handle makanan tidak menyebabkan risiko untuk berlakunya pencemaran. Dia melibatkan banyak proses. Dia bukannya 1-2 proses untuk hasilkan satu produk. Macam awak sediakan flow tu kan. Mungkin nak hasilkan produk A dia melibatkan sampai 10 step. Baru siap satu. Jadi satu yang kita nak di akhirnya. Kita nampak macam simple kan. Mungkin produk instant noodle je. Instant noodle je kot kan. Tapi nak hasilkan instant noodle daripada dia punya raw made sampai kepada finish product tu melibatkan banyak step kan. Jadi at the end mungkin dia dah berubah dah struktur asal, mungkin dari segi physically dah berubah produk tersebut, dan to the extent yang mungkin boleh menyebabkan dah berlaku perubahan kimia kan, chemical changes pada produk tersebut. So today the information transparency factor, information transparency factor is being taken into account. Orang nak tahu apa kan yang ada dalam produk tersebut. That's why lah antara keperluan pengusaha makanan dia mesti comply dengan labeling requirements kan. Kena labelkan apa yang ada dalam makanan, perlu di labelkan kan. Apa yang tak ada dalam makanan jangan di labelkan. Berapa dia punya kadar nutrition. Jadi kalau kita tengok data daripada KKM ini daripada 2016 2010 hingga 2016 melaporkan 3126 kejadian keracunan makanan. 3126 keracunan makanan. Yang mana daripada jumlah kejadian tersebut 100,238 dah jatuh sakit. Dan menyebabkan 26 kematian daripada kes keracunan makanan. So secara anggarannya kan, kita boleh kata 40 orang kena keracunan makanan setiap hari. 40 orang. Dan seorang ataupun 2 orang jatuh sakit setiap jam disebabkan keracunan makanan. Setiap jamnya ada je yang sakit sebab keracunan makanan. Ni data yang penting kita nak tahu. Maksudnya keracunan makanan ni dia makin lama makin tinggi Walaupun kita kata dalam keadaan yang moden kan. Jadi orang mula concern tentang food safety issues. Termasuklah berkaitan dengan keracunan makanan, food poisoning. So macam mana kita baru ni pun dalam tempoh musim COVID ni pun, PKP kan, walaupun tak kena COVID tapi terkena dengan keracunan makanan. Ini kes yang berlaku di Terengganu kan. Apabila mengambil pesanan, apabila membuat pesanan, mengorder puding buih, yang mana dikatakan telah menggunakan telur yang telah tamat tempoh.
Okey, telur yang telah tamat tempoh di dalam produk tersebut. Kalau ikut daripada berita pada 31 Mei ni, ni masih dekat baru 2 bulan lepas. Seramai 99 mangsa dikejarkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Terengganu, Kuala Terengganu, kerana mengalami muntah dan cerit-berit. Ini simptom keracunan makanan selepas menikmati puning buih yang dibeli melalui dalam talian. Dan kita tengok poin penting ni, pengusaha puning buih dikesan tidak mempunyai lesen perniagaan dan tidak melakukan suntikan vaksin penyediaan makanan. Okey, ini kritikal. Maksudnya, that's why kalau kita ada segi requirement untuk GMP nanti ataupun even halal, dia tak nak makanan ni disediakan di rumah. Sebab dari segi risiko tu untuk berlaku keracunan ada sangat tinggi. Sebab apa? Faktor kebersihan. Di rumah kadang kita share kita punya equipment dengan peralatan yang lain, kan? Jadi bila kita nak buat produk makanan untuk tujuan komersial, untuk tujuan dijual, sepatutnya kena ada premis yang lain. Dan bila dia tak ambil, kalau kita tengok sini, pengendali makanan tidak mengambil vaksin penyediaan makanan ataupun anti-typhoid injection. Mungkin ada sebahagian kita yang dah pernah ambil injection ni, kalau pernah ada pengalaman kerja di premis makanan. So suntikan ni adalah wajib, kan? Wajib untuk diambil. Selain daripada kursus pengendali makanan yang 3 jam yang kena bayar RM50. So injection ni kena ambil. Sebab apa? Untuk mencegah penyakit typhoid, anti-typhoid, yang berpunca daripada Salmonella typhi, kan? Sejenis bakteria patogenik yang boleh memudaratkan kesihatan, yang bakteria yang memudaratkan kesihatan. Dan lebih parah lagi, ada mangsa yang meninggal daripada kes puding buih ni. Okey, ada yang meninggal disebabkan oleh keracunan makanan memakan puding buih di Terengganu. Jadi isu tentang keracunan makanan, food safety adalah sangat penting. Kita nak memastikan produk yang kita hasilkan adalah betul-betul selamat. Betul-betul selamat. Okey, sebab itulah dalam konteks yang apa yang kita cover, GMP ni adalah benda yang sangat penting. Okay, the success of GMP implementation is one of the prerequisite program in food premises determine the effective implementation of food safety assurance system. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita nak develop satu sistem berkaitan dengan keselamatan makanan, GMP ni adalah sebagai dia punya foundation. Maksudnya kalau kita kata nak kata tentang food safety system, seperti HACCP, dia tidak boleh mesti ada GMP dulu, baru ada HACCP ataupun food safety system yang lebih komprehensif, kan? So GMP disebut sebagai prerequisite program, PRP. So kadang-kadang kalau kita jumpa istilah PRP kan, dalam industri sebenarnya PRP itu merujuk kepada GMP, Good Manufacturing Practices. Okay, Good Manufacturing Practices. Dia macam satu benda yang paling asas. Okay, paling asas dalam hygiene and safety. Okay, so apa itu sebenarnya good practice? Sebelum kita pergi detail apa yang dimaksudkan dengan GMP, kita pergi dulu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan good practice. Okay, ataupun kadang-kadang dalam halal kita sebut sebagai best practices. Okay, so good practice is an activity of the quality assurance that food product and food related processes are consistent and controlled to ensure quality procedures in food systems. Okay, so kita nampaklah apa saja aktiviti kualiti, jaminan kualiti, memastikan produk ataupun proses menghasilkan produk tersebut, okay, sentiasa maintain ataupun konsisten, okay, kualitinya dijaga sepanjang masa. So kalau kita tengok pada general categories, ada beberapa elemen of good practice. Ada yang sebut sebagai GMP sendiri, kan, maksudnya directly connected with food. Kadang-kadang kita jumpa istilah berkaitan dengan good research practice,
Atau kita jumpa perkataan good housekeeping practice, GKP, dan macam-macam lagi. Cuma yang kita nak sentuh, yang kita nak fokus ialah berkaitan dengan GMP. GMP, iaitu yang directly connected with food. Dan kalau kita tengok good practices, banyak yang berkait dengan food issues, GAP-nya, GCP, GKP, GHP, GLP, GMP, GRP, GSP, GTP, dan macam-macam lagi good practices yang lain. Tetapi yang kita nak highlightkan dalam this topic ialah GMP, Good Manufacturing Practice. So apa itu GMP sebenarnya? So bila kita rujuk kepada MS 1514, MS 1514 2009, version English, version English. Kalau yang version bahasa Melayu 2012. So jangan pelik lah, kenapa ada 2009, kenapa ada 2012. Ini ialah version English 2009 untuk version English, 2012 untuk version bahasa Melayu. So apa saya nak dikata, apa dia punya definisi untuk GMP ni? Ia adalah a set of regulations, codes and guidelines. A set of, maksudnya dia bukan satu, dia ada beberapa dokumen yang berkait dengan regulations, codes and guidelines that control the operational conditions within a food establishment. Operational condition within a food establishment, yang mengawal keadaan operasi di dalam sesebuah establishment makanan ataupun premis makanan. Dia mengawal apa tadi? Dia punya keyword dia operational condition. Tengok saya highlight operational condition. Yang kita sebut tadi lah, sama ada premisnya ke, dia punya peralatan ke, dia punya lokasi ke, dia punya cara pencucian, cara pest control, allowing for the production of safe food. Tujuan dia apa dia? Kita nak pastikan operation condition ni okey. Kita nak membenarkan, memastikan produk yang kita hasilkan nanti adalah selamat. Produk yang kita hasilkan itu adalah selamat. So, maksudnya senang kata, kalau kita ada satu produk, bila kita hasilkan produk tu di dalam keadaan yang bersih, keadaan yang selamat, insya-Allah hasilnya pun akan dapat keadaan yang selamat. Tapi kalau kita pergi ke kilang yang kotor, kilang yang tak bersih, kilang yang tak teratur, yang tak tahu dia punya flow ni kat mana, yang berlaku banyak criss cross, silang sana, silang sini, Jadi possibility untuk berlaku isu yang berkait dengan keselamatan makanan seperti keracunan adalah tinggi. Sebab keadaan tu sendiri tak ada jaga untuk memastikan produk yang dihasilkan tu adalah selamat. Sebab nanti untuk berkaitan produk itself, we will cover under HACCP. So GMP dia lebih tengok kepada operational conditions within a food establishment. Untuk menghasilkan produk yang selamat, kita akan refer kepada HACCP 1480 nanti. So yang ni clear, GMP adalah satu regulation, codes and guidelines. That's why nanti untuk GMP nanti kita akan prepare SOP. Kita akan develop SOP, Standard Operating Procedure. Contohnya bagi cleaning, cara nak buat pest control, cara nak buat traceability macam mana di dalam GMP ni. Dan kalau kita refer pada definition yang lain termasuklah consist a series of guidelines. Sama macam tadi lah, guidelines, code, instruction, SOPs, aim at ensuring that food and drink products are consistently manufactured to a quality appropriate to their intended use. Quality appropriate. Dalam konteks ni nak pastikan dia adalah benar-benar selamat. So it cover all aspect of food production, distribution and storage, and provide details of how the appropriate control should be set up and maintained. Definisi yang lain bukan sama lah, consists of practical procedures and processes. Yang saya kata tadi apa? SOPs. Ensure quality system, provide consistent manufacture and control of product by qualitative criteria and conformity, assessing criteria with intended purpose as required by the authorization and specification. It is part of quality assurance
which ensures that food products are consistently produced and controlled to the quality standards appropriate to their intended use. Okay, dia adalah satu part of quality assurance, memastikan semua produk dihasilkan secara konsisten. Maksudnya bila kita buat GMP ni bukan okey dah siap manual, dah buat sekali ya, lepas tu tak ada. Kita kena ada proses maintain kan, supaya GMP tu boleh dikekalkan. So secara asasnya ini adalah hierarki hierarki bagi food safety di mana kalau kita tengok kat bawah dia bermula daripada GHP. Okay, GHP ataupun kadang apa-apa sistem yang asas. So kalau kita tengok dia naik pada GHP, dia naik kepada GMP, kemudian dia naik lagi tangga yang ketiga HACCP dan barulah naik kepada ISO 22000 ataupun disebut sebagai Food Safety Management System. So basically GHP adalah benda yang paling asas. Okay, benda yang paling asas. Biasanya GHP ni kita fokus kepada personnel, orang yang mengendalikan makanan tu. Okay. Biasanya GHP ni kita untuk dari segi apa yang kita kata control. Okay, kerajaan telah wajibkan semua pengendali makanan untuk hadir ke kursus pengendali makanan tu, supaya dia tahu benda-benda asas berkaitan dengan GHP ataupun personal hygiene. Personal hygiene. So kalau siapa yang pernah attend kursus latihan pengendali makanan ataupun LPM, dia akan dapati bahawasanya banyak konten dalam modul tersebut menjurus ke arah orang, personal, kebersihan dia, kesihatan dia, amalan dia, apa lagi, kesihatan dari segi dia punya practices, kan, amalan yang dibuat di kilang tu. Okey, daripada GHP barulah dia naik kepada GMP. Okey, so dalam konteks di Malaysia, GMP bagi pelaksanaan dia kalau kita kira dia masih bentuk voluntary, dia bukannya wajib berbanding dengan GHP tadi. GHP ni kalau khusus pengendali makanan wajib kepada semua pengendali makanan sebagaimana termaktub dalam peraturan 30 berkaitan dengan pengendali makanan, yang mana semua pengendali makanan wajib mengikuti kursus. So kalau siapa yang ada intention untuk praktikal nanti ataupun untuk berikan khidmat bekerja nanti dalam industri makanan, so kursus pengendali makanan adalah wajib. Okay, kemudian bila di GMP barulah pergi kepada HACCP. Maksudnya apa dia ni? Maksudnya bila kita nak pergi kepada GMP, kita kena bermula dulu dengan benda yang paling asas ni, GHP, hygiene practices dulu, baru pergi kepada manufacturing practices. Sama juga bila kita nak apply for HACCP, kita kena comply dengan benda yang paling asas tu, iaitu berkaitan dengan GMP. Bila kita nak pergi lagi atas daripada HACCP, iaitu ISO 20000 ataupun hari ni orang cerita tentang FSSC 20000 yang lebih komprehensif, yang combine dengan sistem lain, kan, seperti sistem untuk hypermarket, untuk retailing, kan, dia combine, maka dia menjadi lebih komprehensif. Okay, ini saya rasa dia punya hierarki dalam food safety. Maksudnya dia mesti mula dari bawah dulu, pergi kepada GMP, pergi kepada HACCP dan akhir sekali kepada 20000, atau mungkin next saya tahu apa yang akan ada pula, apa lagi sistem-sistem bagus. Sekarang ni orang cerita tentang food defense system, food security system, macam-macam dah orang cerita, kan, zaman IR 4.0 banyak. Okay. Okay, ni hierarki supaya kita nampak GMP tu ada kat mana. Okay. Sebab dia macam, kalau untuk HACCP dia macam prerequisite program prasyarat. Okay, program prasyarat. So kalau di Malaysia urusan berkaitan dengan GMP, bukan urusan berkaitan dengan food safety. Food safety di bawah bahagian kualiti dan keselamatan makanan. Ini kita dah cover, kalau masih ingat kita cover waktu semester 2, kan, di bawah agencies related to halal industry, kan. Kalau masih ingat, kan, FSQ, sebut FSQ, di bawah Ministry of Health Malaysia. Okay, kalau sen lepas kita jumpa dengan apa dalam hal ingredient, Nutrition Division di bawah KKM juga. So semestinya kita jumpa balik dengan KKM. Okay, berkaitan dengan food safety. So FSQ, MOH
is the government agency which directly responsible for the control and management of food safety assurance. Okay. So for GMP, for GMP certification, right? For GMP certification, MOH, Kementerian Kesihatan Malaysia, is one of the GMP and HACCP certification bodies, in addition to private companies recognized by the Department of Standards Malaysia. Siapa yang boleh tag sini? Compared to halal, JAKIM and JAINS sahaja yang boleh menggunakan sijil halal. Tapi untuk konteks GMP HACCP ni, KKM hanyalah salah satu daripada badan pensijilan yang menggunakan sijil GMP dan HACCP. Maksudnya dia accredited by Department of Standard Malaysia. Maksudnya ada lagi syarikat-syarikat lain, syarikat swasta yang juga menawarkan pensijilan GMP dan HACCP. Contohnya seperti SIRIM. Okay, SIRIM. Ataupun kalau international companies macam SGS. Ataupun seperti apa ni, apa nama company lagi? Dulu Alloys kan, Alloys. Intertech. Okay. TUV Not. Kan, UKAS. Ini semua adalah badan pensijilan. So kita tengoklah dekat Jabatan Standard mana satu badan yang telah diakreditasi untuk mengeluarkan sijil GMP ataupun sijil HACCP. So the factors of requirement needed by some importing countries has led the MOH to introduce the GMP certification scheme in 2006 to facilitate industries to export of products with official recognition. 2006. Dia selama ni orang dah buat GMP tetapi tidak ada sijil. Sebab apa? Sebab sebelum tu, okay, prior, GMP elements were considered as essential part of inspection and audits to comply with HACCP certification scheme, which was implemented earlier in 1997. HACCP mula implement 1997. Bila sesebuah syarikat melaksanakan HACCP, okay, secara tak langsung sebenarnya dia wajib mengadakan GMP dulu. Cumanya zaman tu tak ada sijil GMP tahun 97 tu. Yang ada hanyalah sijil HACCP. Sebab authority dah tahu dah, KKM dah tahu dah. Okay, bila orang ni ada HACCP, automatically dia memang dah ada GMP. Sebab GMP ni adalah prerequisite kepada HACCP yang lebih tinggi tu. Maksudnya kalau tak ada GMP, tak boleh dapat HACCP. Cumanya zaman 90-an ni dia tak ada sijil lagi. Sijil GMP tak ada. Yang dia cuma lah sijil HACCP. Tetapi pada tahun 2006 tu, disebabkan oleh ada setengah negara yang nak kepada pengusaha mengadakan sijil GMP. Jadi kerajaan pun memperkenalkanlah sijil GMP ni pada tahun 2006. Sebab apa? Sebab ada permintaan. Okey.